Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu dan followers ataupun players, tak kisahlah. Okay. So untuk podcast kali ni, cikgu nak bincangkan sikit tentang planning untuk 2024 daripada awal tahun. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan cyborg ni, first time cyborg buat latihan masa cuti sekolah. Kalau sebelum ni, kalau cuti sekolah tu cuti terus lah, off lah. Tapi memikirkan, kerana kita buka sekolah ni pun, kalau cyborg sebulan ni budak tak main, buka sekolah dalam seminggu 2 minggu, lepas tu puasa memang wajib tak main lah kan. So dibimbangi stamina, fitness budak apa semua, endurance budak jadi turun. Jadi memikirkan benda tu, pihak manajemen kelab pun ambil keputusan buat jugalah cuti sekolah ni pun kan. Siapa boleh datang, tak boleh datang tak apa, tak paksa kan. Kita kelab, kita fleksibel guys. Cikgu suka buat dalam kelab ni. Sebab bila dalam kelab, cikgu tak rasa macam satu bebanan tau kan. Dia sebenarnya bawa sukan sekolah ni rasa stres tau sebenarnya. Stres nak bawa pergi tim, nak berjaya, nak pergi final, nak Johan ni kan. Tapi kita dalam kelab, kita lebih kepada nak bangunkan potensi korang. Kita menang, kita kalah pun tak ada orang nak mempersoalkan pun. Tak ada orang nak peleceh, nak tanya-tanya kenapa tim tak menang, tak ada. Dia beza dengan politik sekolah lah. Kalau sekolah, kalau tim kita kalah, ada lah orang yang peleceh kita kan. Apa ni kan, tim kalah kan. Dia biasa. Kita hidup kat Malaysia ni memang tak lari dah. Memang macam tu style dia. Sebab tu sukan kita pun dari setahun ke setahun macam tu ya. Tak pernah ada perubahan pun. So dia tu say lah, walaupun kita banyak menang ni apa semua, bagi cikgu benda tu, kau nak bandingkan dengan negara lain yang lebih banyak emas dia apa semua, kita jauh lagi lah. Nombor satu cikgu nampak mentaliti orang kita. Kita nak keluar daripada mentaliti tu dah sekarang ni sebenarnya. Cikgu kan kenapa beria sangat nak bawa budak main kelab? Kenapa tak latih kat sekolah je? Okey, bagus soalan. Okey, cikgu sebenarnya tertarik dengan soalan macam ni sebab ramai juga yang tanya cikgu dulu kan, kenapa tak bergerak dalam sekolah je, senang nak hantar apa semua, nak ambil apa semua kan, buat dalam sekolah je, tak payah buat dalam kelab. Okey, cikgu nak cerita satu benda je lah. Bukan satu lah, banyak jugalah, sikit-sikit lah kan. Okey, buat pengetahuan semua, sekolah kita bukan ada satu sukan je. Kita ada sukan bitara kita, kriket. Hampir tiap-tiap minggu training. Kadang-kadang hari biasa pun training juga padang tu. Kita ada bola, kelab ZH pakai padang juga kan. Kadang-kadang padang kita kalau ada bertakung air apa semua tak boleh pakai kan. Kan tahu masalah padang kita kan, kalau hujan lebat sikit bertakung memang jam jahanam padang tu kan. Jadi banyak pasukan yang menggunakan padang sekolah kita. Jadi kita nak gunakan untuk rugby ni, kalau free cikgu guna, kalau ada kosong cikgu pakai. Kalau macam Cikgu Syah dulu jadi PKK, dia dah buat jadual siap-siap dah, hari apa pakai kan. Tapi susah juga macam tu sebab kita sesi pagi dan sesi petang. Sesi petang pun guna padang juga. Jadi masa yang terluang, yang hanya free-nya, masa senggang antara tengah hari dengan pukul 4, pukul 5 masa PJ budak-budak sesi petang tu, ataupun hari Sabtu Ahad. Hari Sabtu Ahad kriket dengan bola pun guna padang juga. Jadi cikgu terpaksalah memikirkan satu cara, macam mana aku nak latih budak-budak ni tanpa perlu nak berebut-rebut padang orang lain apa semua, tak perlu nak masam-masam muka kat sekolah, aku nak pakai padang, kau ni kan. Banyak politik kan. Jadi penyelesaian terbaik ialah cikgu tarik budak-budak pergi main kat kelab. Kat kelab ni dia dah sewa padang siap dah. Padang MMU ni memang khas untuk rugby je. Dia tak ada sukat lain dah. Kita tak perlu nak bertekak-tekak dengan orang, berebut-rebut padang dengan orang. Memang kalau 8.30 sampai 10.30 pagi tu hari Sabtu, memang untuk rugby lah.
Tak ada sukan lain lah, kecuali kalau ada lah sekali-sekala tu ada lah kita clash dengan bola. Bola pun bukan dia training, bola dia buat kejohanan kan. Macam contohnya dalam cuti sekolah ni, bola ada banyak buat kejohanan dekat MMU ni. So kita ambil tukar masa jadi petang 4.30 sampai 6.30. Kita ubah masa je lah. Jadi macam tu. Kalau 4.30 sampai 6.30 ni, cikgu cadangkan players semayang dulu, tunggu azan dulu, semayang dulu sampai pukul 5 pun tak apa. Sebab bila habis pukul 6.30 tu nak semayang pukul apa? Cikgu fikir macam tu juga kan. Sebab nak balik ke TPP balik tu, dekat traffic light tu boleh tahan juga jam dia. So better korang semayang dulu, buat yang wajib dulu, tunaikan hak kita, tunaikan amanah kita, tunaikan tanggungjawab kita dulu, semayang siap-siap dulu apa semua, baru datang training. Dan start pukul 5 pun tak apa Pandailah cikgu cakap kat Coach Fitri tu kan. Cikgu lebih pentingkan korang berikan pointers kepada benda-benda penting macam ni lah. Walaupun tak ada kaitan dengan training, tapi kita main hebat mana pun, kemenangan tu Allah yang bagi tu. Tapi sebelum ni pukul 8.30 sampai pukul 10.30 tu tak ada masa. Tak payahlah kamu datang lewat. Datang awal pukul 8 pun tak apa. Takkan nak semayang apanya kan. Mungkin pagi semayang duha ke apa kan. Tapi pagi tak ada masalah ni lah. Kalau petang tu cikgu cadangkan supaya players semayang dulu. Sebab asar pun lewat 4.49 4.50. 10 minit daripada TPP datang ke Cyberjaya MMU ni, sempat lah pukul 5 sampai pukul 6.30, nak tarik sampai pukul 7 boleh, sebab dah semayang dah kan. Macam tu je. Jadi tujuan cikgu masukkan kelab korang semua dalam kelab sebab tu lah penggunaan padang kan. Cikgu boleh je nak bertekak dengan orang kat dengan tim-tim lain apa semua, tapi cikgu tak nak. Cikgu bukan jenis orang yang pergi sekolah cari pasang orang tu, cari pasang orang ni, perang orang tu, perang orang ni, buat puak tu, berpecah pada puak tu, berpecah kepada puak ni. Cikgu tak suka benda-benda tu semua. Tak suka. Kita kalau nak pergi, nak berjaya, kita kena pergi satu tim. Tak boleh nak ada tim merah, tim biru, tim pink, tim kuning apa semua, tak boleh. Dia kena, kalau tim biru je lah. Kalau tim hitam je lah. Tak payah pecah-pecah lah. Jadi bila ada padang kita sendiri kat sini, boleh berlatih apa semua tanpa gangguan apa semua. Proses training tu berjalan dengan lancar, tak ada skipping apa semua, tak ada skip training apa semua, tak ada lah. Itu satunya lah. Yang keduanya, cikgu memang tak nak susahkan cikgu-cikgu sekolah. Sebab bila kita bawa ikut atas nama sekolah, tak boleh cikgu seorang, kena ada cikgu-cikgu lain juga tolong. Nak mengantar, mengambil apa semua, pergi tournament tu, pergi tournament ni. Jadi cikgu sebenarnya dari dulu lagi memang PL perangai cikgu tak suka susahkan orang. Cikgu tak suka susahkan hidup orang. Kalau cikgu nak buat, itu antara cikgu dengan pengurusan kelab dengan parent. Kalau parent boleh hantar anak-anak pergi lawan apa semua, boleh tengok anak dia pergi lawan apa semua, lagi bagus. Itu yang terbaik lah. Parent duduk tepi padang, tengok anak main macam mana. Anak kita training berbulan-bulan, bertahun-tahun, takkan sekali tak tengok anak kan. Kan dia beza. Kalau ada parent kat tepi padang tu bagi semangat kat anak-anak dia beza jauh lah dengan coach ni cuma setakat buat taktikal, bagi semangat sikit-sikit je, tapi semangat dia orang lagi bagus bila parent yang ada tepi padang tolong bagi sokongan, moral support kat anak sendiri kan. Tu lah. Okay, poin kedua, cikgu kan dia tak suka susahkan cikgu-cikgu lain. Sebab cikgu lain pun, sekolah kita sekolah yang besar, cikgu-cikgu lain semua banyak kerja lain. Banyak lagi yang pegang kelas lah, yang terlibat dengan ICT lah, terlibat dengan buku teks lah, terlibat dengan macam-macam lah sekolah kita tu. Jadi cikgu-cikgu kita tu memang sentiasa sibuk. Jadi cikgu tak nak kacau dia orang. Okay. Jadi sebab itulah. Sebab dulu pun cikgu pernah buat. Bukan cikgu tak pernah hantar atas nama sekolah, cikgu pernah hantar dulu. Even masa first team dulu 2019, memang cikgu hantar bawah nama sekolah. Tak masuk cyborg pun lagi masa tu. Memang pergi atas nama Taman Putera Perdana. Yang bawa hari tu dulu cikgu dengan Ustaz Zunaidi. And then parent pun hantar anak-anak. Masa tu parent pun bagi support lah kan. Tunggu daripada pagi sampai ke petang tu kan. Sekali itulah. And ini adalah
strategi cikgu lah untuk memastikan benda ni sentiasa berjalan lah kan. Cikgu tak nak ada isu-isu kat sekolah. Kat sekolah kita ni, bila guru banyak, murid ramai, tanggungjawab banyak, tugasan pun banyak. Jadi setiap orang tu dia ada tugasan tu, dia kalau boleh dia tak nak tugasan dia tu diganggu, dia kerja-kerja lain yang tak ada kaitan dengan dia pun. Sebab yang girls punya rugby tak ada MSSD pun. So benda ni tak wajib. Tapi walaupun tak wajib, cikgu tetap nak hantar juga. Sebab itulah satu-satunya lubuk untuk bagi kamu CJ kebangsaan dan CJ antarabangsa dengan minimum kos. Kalau korang nak yang CJ antarabangsa dengan kebangsaan, kalau nak yang betul-betul punya, ada. Tapi kalau ikut sukan biasa ni, cikgu bukan nak cakap lah. Kalau kau boleh buat, korang boleh buat research dirilah kan. Kita punya sejarah kita, kalau geng-geng girls ni nak hantar pergi kebangsaan ni, berapa je yang dapat, tim mana je yang dapat hantar pun setakat ni. Bukan nak cakap besar, bukan nak menyombong apa semua. Tengok track record, kita ada data, ikut data. Okay, kita bukan bercakap kosong, ada data. Daripada 2019 sampai 2023, yang bagi CJ kebangsaan dengan antarabangsa untuk girls terutamanya hanya melalui rugby sahaja. Pencapaian sukan yang paling tinggi lah. Tapi yang paling tinggi lagi, ada lagi antarabangsa, Tigers International. Dan itu pun kita masuk juga, walaupun kita tak menang, tapi kita setia dapat CJ penyertaan. Untuk pengetahuan korang, kalau nak dapat CJ antarabangsa ni, syarat dia kena negara-negara luar lah, sekurang-kurangnya 3 atau 4. Kalau zaman dulu, memang ada budak-budak kita yang ada CJ antarabangsa ni, dia orang dapat melalui apa? Main sukan apa? Bukan melalui sukan. Kalau kau nak pergi melalui sukan untuk CJ antarabangsa, you can try lah. And you can try. Bukan cikgu nak merendah-rendahkan korang apa semua. Boleh cuba. Kalau berjaya, alhamdulillah lah, pencapaian terbaik korang lah tu. Tapi kita, kalau ada banyak masa, kita nak buat. Tapi kita masa limited. Kita kena buat keputusan, kita kena tengok faktor masa juga kan. Sejauh mana kita boleh pergi kan. Ada CJ antarabangsa dulu, tapi bukan melalui sukan lah, melalui tunas, kadek tunas kan. Tunas memang dia hantar pergi ke Taiwan lah apa. Tapi yang pergi pun bukannya semua. Yang dapat CJ antarabangsa 2 orang 3 orang je. Itu pun sebab mak ayah yang loaded. Mak ayah kerja pilot, mak ayah kerja engineer ke apa ke, yang boleh buat keluar duit sampai 5-6 ribu. Tanggung anak pergi naik kapal terbang apa semua, pergi berjalan. Memang syok lah berjalan kan. Pergi Taiwan lah, pergi India lah, pergi Singapura lah apa semua. Tapi adakah semua orang murid, budak-budak kita, murid-murid SKTTP ni ada duit banyak tu nak dapatkan sekeping CJ antarabangsa tu kan. Dan CJ antarabangsa tu pun pergi sana bukannya pergi lawan sukan apa semua, ada Johan naik Johan apa semua. Pergi tu dapat sijil tu je, sijil penyertaan je lah. Kalau setakat CJ penyertaan antarabangsa, kita duk hantar biasa dah, Tigers International tu. Yang tu berapa je modal kita? RM50 je. RM50 seorang. Sebab satu tim 500 ke 400, lebih kurang lah kan. Jadi korang ada choice lah kat situ. Sama ada family korang nak buat keluar duit 5 hingga 6 ribu, beli tiket kapal terbang apa semua, belanja makan minum apa semua, tidur, penginapan apa semua luar negara tu, semata-mata nak dapat sekeping CJ antarabangsa tu. Ataupun kamu join cikgu, join tim cikgu, relax, bayar RM50, dapat CJ antarabangsa. Sebab tu cikgu susah nak tinggal benda ni tau. Susah sebab kalau ikut logik, cikgu setakat cikgu mengajar ni, kalau sijil pencapaian budak ni, jangankan antarabangsa lah, nak lepas daerah pun payah. Bila ada peluang CJ antarabangsa macam ni dengan kos yang paling minimum, kalau lah orang tahu lubuk dia kat sini, berebut orang nak hantar. Tanyalah sekolah-sekolah lain seluruh Malaysia pun, ingat senang dapat CJ antarabangsa ni. Tunjuk cikgu sekolah mana yang boleh hantar lebih daripada 3 atau 4 orang CJ antarabangsa. Kita sekali hantar 12 orang dapat CJ antarabangsa. Kau nak lawan macam mana lagi? How do you want to fight? Sebab itulah, kalau siapa-siapa yang main dalam kelab bersama dengan cikgu apa semua, dia orang ni beruntung lah. Untungnya dia orang dah dapat
peluang untuk dapat CJ antarabangsa dengan CJ kebangsaan dengan cara yang paling mudah dan dengan kaedah yang paling simple dan juga kos yang paling minimum. Cuma apa yang kamu kena buat, datang training je. Lepas tu kalau ada buat friendly game, pergi. Ada friendly game, pergi. Kalau ada tournament kecil apa semua di antara selang-selang bulan tu, pergi lawan. Kalah menang rezeki kita masing-masing. Itu je. Kalau orang tu hargai lah, kalau dia ada plan lah, kalau dia nampak lah benda tu dari sudut PAJSK, pencapaian kebangsaan, pencapaian antarabangsa, kan, setengah budak tu memang dia tak peduli kau benda-benda tu sebab dia nak main. Dia tengok budak lain main, dia kata aku sukan lain, tak sangkut dah nama aku ni, try sukan ni lah. Mana tahu kok cikgu Wan nak ambil aku kan. Aku nak main bola jaring pun aku ni pendek, agak laju je kan. Nak shooting pun asyik tak masuk je dalam jaring. Baik aku main rugby, tak payah shooting bawa bola tu lari, letak je bola tu, dapat point. Sebab tu aku cakap, benda yang cikgu buat ni, kalau lah melibatkan skill-skill yang payah-payah, contohnya macam bola lah kan, cikgu boleh je bawa bola sebenarnya. Sekolah lama dulu cikgu bawa bola, tapi nak lepas daerah tu pun berasak punggung. Ini kan pula nak mimpi nak bawa pergi kebangsaan antarabangsa, nak bagi 12 sijil kebangsaan, 12 sijil antarabangsa. Ingat senang ke? Sembang boleh lah, sembang-sembang, gelak-gelak sama-sama sendiri. Cuba buat nak tengok. Satu cabaran sebenarnya. Buat. Jangan bukan sekeping dua tau. Okey, kalau kita nak bawa budak pergi kebangsaan dengan antarabangsa, budak SKTTP ni, berapa orang boleh bawa? Kan? Sekarang ni ada bagi kebangsaannya rugby dengan kriket je. Dua tu je. Bukan nak sembang besar apa semua. Itu statistik, data, ada track record, ada bukti, ada evidence, boleh check balik. Semua CJ ada, semua medal ada. Dan kedua-dua sukan ni adalah sukan elit. Dia ada 3 sukan elit sebenarnya kat sekolah ni. Satu lagi hoki. Dia kriket, rugby dengan hoki. Ni sukan-sukan elit lah ni. Sukan-sukan yang tak banyak dimainkan di sekolah-sekolah. Jadi persaingan dia tu sikit. So nak pergi ke peringkat kebangsaan dengan antarabangsa tu senang sikit, berbanding dengan sukan-sukan lain yang memang persaingan. Yalah, kalau kita ambil contohnya bola ke takraw ke kan, setiap sekolah hantar wakil. Nak lepas daerah tu pun berasak punggung, apatah lagi nak lepas peringkat negeri, apatah lagi nak pergi kebangsaan. Kita bercakap tentang raw data yang kita ada. Bukan kita buat-buat cerita. Benda ni berdasarkan data, semua rekod ada kan. Sebab itulah kalau korang tengok sekolah-sekolah dekat Putrajaya, Precinct 16, Precinct 2, bawa sampai 2 tim, 24 orang, nak bagi budak tu betul-betul main, dapat semaksimum mungkin pencapaian untuk PJSK dia orang. Tengok sekolah-sekolah belah KL, sekolah TTDI, sekolah Bukit Damansara, tu semua sekolah-sekolah grade yang power-power tu. Dia memang ada misi nak hantar budak-budak dia masuk sukan ni, pergi asrama penuh, pergi MRSM apa semua. Itu je. Kita main sukan yang untuk sekolah rendah ni memang dekat pula kapal terbang ni kan. Memanglah kalau boleh nak bawa pergi sampai Olimpik, tapi tak payahlah fikir jauh-jauh sangat kan. Kita ni asal lepas budak boleh pergi sekolah asrama penuh dengan MRSM pun jadi dah. Tak payahlah nak fikir sampai Olimpik bagai apa semua tu. Tak payahlah kan. Boleh tu boleh, tapi orang kata ukur baju di badan sendiri lah kan. Lagipun main sukan ni di zaman budak-budak ni, bagi je dia orang main apa pun kau nak main. Kita tak tahu lagi dia naik sekolah menengah, naik umur dia sekolah menengah, nanti dia nak main apa, fokus apa, kita tak tahu. Kita just dedahkan je, exposure kat dia orang je lah kan. Sama macam U15 dulu cikgu bawa budak-budak dengkil, budak-budak Seri Sepang, budak-budak BBST, zero, tak tahu main apa. Pegang bola pun tak pandai dulu. Tapi bila setahun bersama dengan cikgu, lepas tu cikgu pindahkan dia orang masuk cyborg, upgrade main pula, training pula dengan Coach Hazri apa semua. Tengok dia orang mengakhiri umur
umur dia orang 15 tahun tu dengan peristiwa yang manis tahun lepas. 3 kali masuk final cup. Semua peringkat kebangsaan. Habis nak kata apa? Nak kata sukan ni teruk, sukan ni tak boleh nak lagi jauh, apa semua. Itu yang cikgu pun pelik kan. Tapi orang kita macam tu lah. Orang kita memang selalu macam ni kan. Mentality, ya Allah kan, mentality. Sebab tu cikgu cakap, cikgu kadang-kadang tu dengar boleh kalau mulut-mulut orang ni, tapi nak ambil serius apa semua tu buang masa je lah. Baik aku duduk kat Padang lah, latih budak lagi bagus lah kan. Jadi kalau korang tahu betapa susahnya nak dapat CJ kebangsaan dengan CJ antarabangsa ni, tolong bagi kerjasama lah, tolong hargai lah, tolong appreciate lah apa yang kita nak buat ni. Sebab cikgu memang tak dapat hasil apa pun, lagi habis duit ada. Kau tanyalah cikgu-cikgu lain pun, buat sukan ni bukan nak buat duit. Buat sukan ni lagi habis duit. Contohnya kriket tu, cikgu Azwan, cikgu Izwan dengan cikgu Junaidi tu, siap apply kredit card dulu. Sebab nak guna duit tu banyak, nak pakai duit tu, nak beli alat lagi apa lagi, terpaksa guna kad kredit kan. Kalau kita terpaksa guna kad kredit nak beli barang-barang apa semua, bukannya bertambah kaya, bertambah sesak ada, tapi hasil dia tu, kemenjadian murid tu ada lah kan. Yang kemenjadian murid kita pun sendiri pun ada. Ramai je yang pergi MRSM sama-sama penuh apa semua, pergi Akademi Rugby Selangor, Aras apa semua, ada hasil-hasil produk kita, bukan tak ada kan. Kita pun hantar juga kan. Tapi benda ni takes time lah kan. Dulu pun pernah ada rugby dekat SKTTP. Cikgu tengok dalam buku sejarah SKTTP tu tahun 2012 last kali. Setahun tu je rasanya buat. Lepas tu tengok tak ada dah. Tak ada dah, sekali tu yang buat rugby. Tak tahulah, tak ada cikgu ke apa ke, cikgu dia pindah pergi tempat lain ke. Sebab satu lagi, nak buat rugby ni dia kena betul-betul cikgu yang pakar, yang tahu law apa semua. Kalau kau main suruh je orang, memang tak jadi lah kan. Itu lah. Dan sukan elite macam rugby apa semua ni, kalau dekat Selangor apa semua ni, dia aktif. Kelab-kelab banyak kat Selangor ni. Ada Cobra, ada KL Tigers, ada KL Saracens kan. 3-4 sekali dengan Cyborg, 4 kelab ni memang aktif dekat Selangor ni. Kita dengan Cobra pun, kita duk makan Cobra je. Dengan KL Saracens pun U15 kita duk makan KL Saracens je. Tigers pun kita makan. Kalau ikutkan pada data statistik kat Selangor ni, kita je dengan KL. Putrajaya pun Ciki Spartan sampai U12 je. U15, U14 apa semua dia orang tak hantar, dia orang tamak kat situ. Jadi kalau dekat Selangor ni, Cyborg ni memang orang dah selalu tengok dah main kat Padang apa semua, mesti ke final punya. Cuma kita kalah masa kat final, ialah kalah dengan negeri lain lah. Kalah dengan Johor lah biasanya. Kita punya seteru kita kalah pun bukan kalah banyak, kalah satu try je. Tu pun yalah kan. Kita cikgu pun kalau dia orang dah boleh pergi final cup tu, alhamdulillah lah. Maknanya perancangan dan planning cikgu dulu berjaya lah. Maknanya menjadilah. Starting daripada hujung 2021 sampai 2023, hujung tahun 2023, akhirnya daripada shield naik bowl, daripada bowl naik plate, daripada plate naik cup. Tutup buku, mission accomplished. Misi tercapai dah. Lepas ni, sebab tu yang U15 sekarang ni, dia orang dah lama sangat dah main touch, dia orang nak try main tackle pula. Okey, cikgu dengan Coach Azri lepaskan dia orang pergi KL Saracens sebab Cyborg tak latih budak girls main tackle, dia nak main tackle juga. Kita lepaskan dia orang pergi KL Saracens lah, KLS kalau main tackle. Kalau dia orang still nak main touch lagi, boleh main untuk Cyborg. Tapi kalau dia orang nak main untuk KLS pun, kita nak buat macam mana kan, itu hak masing-masing lah. Yang penting misi cikgu dengan misi Coach Azri dah tercapai lah. Kita orang dah bawa lah. Even U12 kita pun tahun lepas, kita Cobra, kita Johan, and then pergi bawa kebangsaan pun sampai ke plate apa semua. Okey dah tu kan. Daripada tak ada apa-apa, ada lah something kan. Ada lah kan. Itu je sebenarnya tujuan cikgu bawa kamu masuk kelab ni kan. Kalau ikutkan cikgu tak buat pun tak apa. Betul
Bukannya sekolah suruh pun, bukan PKK suruh pun, bukan JB suruh pun, tak wajib pun. Benda ni sunat je, tapi sunat yang dituntut. Kalau ada peluang depan mata kita, kenapa kita tak nak ambil? Sedangkan kita tahu semua benda tu. Kita ada pengalaman bawa budak apa semua, kita ada kemahiran nak latih budak. Kenapa kita nak biar budak tu melangok, dia tak buat apa-apa, habis sekolah pun PIJSK kosong je apa semua. Tak ke orang kata tak berapa cerdik kalau macam tu kan? Dan setakat-setakat yang kita bawa budak ni tak pernah lagi balik kosong. Mula-mula memanglah main bowl dulu. Lalas sekali duduk main pelik dengan cup je. Dia nak naik daripada bowl pergi ke cup dengan pelik ni, nak jadi pro ni, makan masa setahun dua ni. Bila dah dia orang dah pro, contohnya macam U10 kita yang sebelum ni, naik U11 ni, duduk main tournament je selalu kan. Bila dah main tournament je, duduk main cup dengan pelik je lah. Cup dengan pelik ni kira dah okey dah tu. Kalau tak Johan sekalipun dapat naik Johan kebangsaan, tinggi sangat dah tu, tinggi lah tu. Kalau kau main sukan lain kat SKTTP, kau nak masuk kebangsaan boleh, tapi sukan apa je, kriket je lah tinggal. Kalau kau, cikgu cakap terus terang, kalau kau tahan berlatih kriket dengan Cikgu Junaidi, kau pergi, tak ada masalah. Kriket lagi keras dia punya latihan dia. Berlatih bukan berlatih awal-awal pagi, berlatih semua berlatih tengah hari, jemur tengah panas kan. Jemur tengah panas. Lepas tu game dia pula bukan game yang macam rugby tum pergi tak. Game dia banyak tunggu, pukul, lari, kejar, ambil, relax, tunggu. Kadang-kadang game sejam, 2 jam, 3 jam duduk kena jemur tengah panas. Kalau kau tahan benda tu semua, kalau daya ketahanan kau tinggi, kau pergi. Bukan cikgu cakap benda tu tak bagus apa semua, tak, benda tu pun bagus. Dia bagus untuk kamu punya pembinaan karakter kamu, untuk kamu punya pergi lagi jauh apa semua. Kalau kamu minat benda tu, pergilah, tak apalah, tak ada larangan. Bukan cikgu nak cakap sukan ni tak bagus, sukan tu bagus. Tak ada. Semua sukan bagus. Cuma cikgu beritahu, kalau kau sanggup nak hadap benda-benda tu semua, go on. Tapi kalau kau main kejap, mulalah. Mula sakit kepala lah, mulalah. Itulah sakit angin, sakit perut lah, sakit-sakit kaki, pening-pening kepala lah. Training pun sekali-sekala nak datang apa semua. Lepas tu pakai sunblock pun sampai habis sunblock dah pakai apa semua. Datang training pun sekali-sekala apa semua. Sama juga kan. Jadi cikgu bagi kamu option yang bahagian cikgu ni, yang sukan yang cikgu pegang ni, training kita sama ada awal pagi ataupun lewat petang. And then kau tak perlu nak main berjam-jam untuk habiskan satu game apa semua. Tapi cikgu cakap, kalau main rugby ni memang tournament dia 4 hingga 5 game sehari lah. Nak lepas grouping saja 3 game dulu. Lepas tu masuk ke semi, tambah 1 game lagi, lepas tu final lah. Sama ada kau pergi ke cup ke, pelik ke, bowl ke apa semua. Itulah maknanya kalau masa tournament 5 game tu memang daripada pagi sampai balik sampai petang. Masa tournament je. Tapi bagus juga sebenarnya, kriket bagus. Sebab banyak budak-budak kriket yang cikgu ambil sebelum ni, yang budak boys kriket, cikgu ambil masuk rugby, perform. Sebab dia orang dalam kriket ni memang nak latih ketahanan budak tu. Dia keras. Maknanya kalau dia laju dan dia keras, cikgu boleh letak main winger. Cikgu berterima kasih juga. Cikgu pun guna juga budak-budak kriket, pinjam, import. Bila dia orang naik MSS, MSSM apa semua, cikgu lepas balik. Dia orang pergi untuk kriket dia orang tu lah. Cikgu tak kacau dah lah. Cikgu guna untuk MSSD je lah, nak bagi tim menang. So dalam tim yang MSSD yang menang ni, mungkin orang lain yang tak main kriket ke, tak main bola ke, terpilih untuk MSS, kita hantar yang tu. Nampak? Nampak tak? Planning cikgu ni macam tu. Dan yang macam cikgu cakap lah sebelum ni pun, antara pro and cons. Setiap sukan dia ada pro and cons dia. Setiap sukan ada pro and cons dia. Macam rugby sendiri, walaupun nampak macam, yelah, nampak senang dapat CJ medal apa semua, tiap-tiap kali naik atas pentas ambil CJ, ambil medal je, ambil CJ, ambil medal je. Yelah, tengoklah training dia orang macam mana. Tiap-tiap minggu kot, sepanjang tahun kot cikgu buat. Kadang-kadang kalau bukan hari Sabtu pun, hari lain pun balas juga kan.
nak dapatkan, nak hantar pergi kebangsaan dengan antarabangsa ni, ingat hantar latih budak seminggu dua je ke? Bertahun-tahun juga, bulan-bulan juga. Tapi berbulan-bulan dia, bertahun-tahun dia tu kita buat dalam dalam proses cara yang paling santai, yang dia orang boleh terima, yang dia orang boleh enjoy masa main. Tak ada stres apa semua. Cuma stres dia kalau tak lepas dengan tim lawan lah. Kalau kau nak side stepping apa semua, nak lepaskan tim lawan, nak kena kejar dengan orang, nak kena lari daripada orang apa semua tu, nak kena cepat back, nak kena dive masa buat try apa semua, nak buat fake apa semua, yang tu memang banyak guna tenaga lah. Sebab tu lah training kena sentiasa buat, walaupun cuti pun buat juga, sebab nak bagi stamina, nak bagi speed, endurance, agility korang tak turun. Yang pernah main dia tahulah kalau lawan dengan peringkat kebangsaan, dengan peringkat antarabangsa ni macam mana feeling dia kan. Dan pula kalau tim kita lawan, kalau tak toss coin, daripada 6 orang tu buang 3 orang, 3 lawan 3 lagilah, 3 lawan 3 macam satu padang. Bayang sendiri dah macam mana. Kalau tak kuda-kuda yang lemah lari pun tak larat apa semua, apa cerita ya tak. Itulah. Setiap sukan ada pro and cons dia. Walaupun rugby ni dia tak adalah nak dera-dera sangat apa semua, nak kena nak kena buat latihan shooting beratus-ratus kali apa semua, tak payah. Tapi stamina korang, endurance korang akan sentiasa terjaga bila training selalu datang. Sebab melalui training, lepas training je kita buat small game tu sendiri pun dah banyak guna tenaga dah. Yang tu pun dah boleh maintain korang punya stamina apa semua. Sebab bila kamu main small game apa semua, memang tetap berlari juga, berlari sepanjang masa juga. Itu je. Setiap sukan ada pro and cons. Tak ada sukan yang dia ada pro je, tak ada cons, langsung ada. Setiap benda dalam dunia ni pun memang macam tu. Sama juga macam kau belajar dalam kelas lah, subjek BM, BI, sains, matematik apa semua, agama Islam apa semua, setiap subjek tu ada pro and cons dia. Sama juga. Jadi kalau korang untuk tahun 2024 ni memang nekat nak main dan memang nak fokus betul-betul, okey kita buat. Kalau tak nak pergi ikut kelab sekali-sekala pun, nak bawa nama sekolah sekali-sekala pun, kita boleh ejah. Tapi nak ejah-ejah pun tim nak kena solid. Ni nak ejah-ejah tapi tim tak solid, payah. Nak ejah boleh tapi pastikan tim kita solid. Kiri kanan hidup, tengah hidup, kan? Stamina, fitness apa semua maintain. Kalau macam tu nak pakai nama apa pun boleh. Jadi itu yang cikgu duduk latih selalu tu. Tarik. Budak darjah 2 pun cikgu tarik, budak darjah 3 pun cikgu tarik apa semua, kan? Nak sentiasa benda tu sentiasa ada continuity, kan? Sebab dia benda ni time based meaning that the more you play, the more you are good at it. Baru maknanya kalau budak tu daripada darjah 2, darjah 3 pun dah start swim ball apa semua, tak mustahil dalam 2-3 tahun lagi dia dah pro, cepat pro. Bila dah pro tu maknanya buat fitness je lah. Itu pun tak boleh buat fitness saja, kena buat ball handling juga. Ball handling ni kadang-kadang bila sebulan 2 tak main tu, ke laut juga, asyik nokong juga bola ni kan. Itu salah satunya lah downside permainan cikgu ni. Dia tak boleh nak bercuti lama. Jadi kalau korang ni jenis datang training pun ikut mood, ikut mood ikut suka je, rasa rajin pergi, rasa malas tak pergi. Kalau jenis-jenis macam tu susahkan tim, bukan susahkan cikgu, susahkan tim. Sebab mungkin memang akan boluh belah kau je lah. Orang lain jaga solid semua lah. Jadi kalau asyik boluh belah kau je, masalahnya macam tu lah. Nak habis cakap ni kan? Macam cikgu okey, takut orang lain lah salahkan kau kan? Itu je. Itu pun kalau korang nak main lagi lah. Cikgu ni kalau ada budak, cikgu bawa je. Tapi katakanlah tahun 2025 ke 2026 tiba-tiba je kan, tak ada budak, cari tak ada seorang pun yang nak main.
tak apa, cikgu tak hantar lah. Maknanya tahun tu tak ada lah tim nak hantar kelab ke apa ke, hantar boys untuk MSSD lah. Rugilah kita kan. Peluang ada depan mata, kenapa tak nak ambil kan? Kita pengalaman ada, rules and regulation kita tahu, law game kita tahu, macam mana nak training budak kita tahu, drill dia pun kita dah buat selama-lama ni pun okey, tak ada masalah. Kecuali kalau ada gangguan luar lah. Kalau gangguan luar apa semua tu, kadang-kadang kalau cikgu kalau serabut sangat, aku malah nak hantar. Kau tahu lah perangai cikgu macam mana. Kalau benda-benda ni serabut sangat, start mula cikgu start malas lah kan. Itu antara dilema orang kita lah. Bila buat, tak kira lah bukan sukan je, benda-benda lain pun, di mana-mana tempat sekalipun, tak ada nak lari dah. Tak ada nak lari dah. Budaya kerja yang bagi cikgu tak berapa nak best ni, tak ada tempat lain dah. Ya, itu je sebenarnya yang menghalang. Kalau nak ikutkan training friendly kita ni, kalau ikut betul tak ada masalah, maintain selalu tak ada masalah. Tapi kalau ada campur tangan orang luar apa semua, ada faktor-faktor luar yang mengganggu apa semua, itu yang jadi masalah. Dan kamu sendiri pun tahu, cikgu pun bukan jenis orang yang suka cari pasal dengan orang, tak suka cari konfrontasi dengan orang, tak suka. Cikgu lebih suka buat kerja relax kan. Kalau nak perang atas padang je. Kalau nak terpaksa berperang kat luar padang pun terpaksa berperang juga. Apa ceritanya je kan. Kita perang atas padang dah je lah. Dah lah, tak payah nak perang-perang luar padang pula kan. Jadi perang-perang luar padang ni yang meletihkan kita sebenarnya, yang meletihkan mental kita sebenarnya. Tak letih tenaga pun, letih mental, letih nak melayan, letih nak memujuk, letih nak melayan, letih nak macam-macam letih kan. Jadi macam cikgu cakap, kalau 2024, 2025, 2026 kita masih lagi ada player, cikgu hantar. Kalau tak ada, tak cukup player, mungkin ada usaha daripada pihak kelab untuk import player-player daripada kelab lain. Alhamdulillah. Kalau tak ada juga, maknanya tak payah nak hantar je lah. Macam tu je lah. Terkubur macam tu je lah. Sayang lah. Terkubur macam tu. Dapat kat sekolah lain, dapat kat kelab-kelab lain, budak-budak dia orang je lah dapat pencapaian kebangsaan antarabangsa, pencapaian kebangsaan antarabangsa. Kita ni duduk melangok gitu je lah. Ngangor je lah. Ngangor habis sekolah. Ngangor habis sekolah. Macam tu je lah kan. Itu je sebenarnya kan? Itu je orang kata apa, offer tawaran terbaik daripada cikgu untuk korang. Jadi kalau korang boleh fikir secara rasional, boleh fikir secara sistematik, boleh fikir secara analytical, boleh fikir dari segenap sudut, alhamdulillah lah. Tapi kalau cikgu duduk bercerita sampai panjang-panjang macam ni pun, korang duduk nganga juga, tak faham apa pun, susah lah. Kalau penerangan cikgu yang habis ringkas ni pun kau tak faham, macam mana kau nak lawan atas padang? Macam mana kau nak guna taktikal nak menang lawan dengan tim-tim kuat Malaysia ni? Kalau benda-benda yang cikgu bagi yang simple-simple macam ni pun kau tak boleh nak hadam, macam mana? Ya tak? Dan juga rugby ni memang very time based lah. Kau takkan nampak hasil dia dalam masa yang terdekat lah. Even tim-tim yang cikgu bawa sebelum ni pun memang masa. Tapi masa dia tu pun bergantung jugalah. Kadang-kadang tu kalau kita buat lebih, kita buat banyak kali seminggu apa semua, sepatut yang masa setahun tu dia jadi 5 bulan, 6 bulan, dah perlu lah. Tengok pada ni lah, tengok pada kemampuan dan kita punya cara training kita lah kan. Tapi nak janji macam-macam, nak janji bulan bintang apa semua tak boleh. Memang kita sebelum ni pun tak pernah janji bulan bintang kat budak. Ada rezeki adalah, ada rezeki, Allah murah rezeki apa semua dapat. Kalau tak ada rezeki, usaha lagi kan. Usaha lagi sampai ke tahap yang paling tinggi yang tim kita boleh capai lah kan. Sebab kalau kita turun padang, kalau pergi turun padang pakai
apa ni, jersey biru ni orang kenal. Kalau jersey biru ni kalau kat Malaysia tak ada orang lain dah. Kalau jersey orang lain tu macam-macam colour kan. Macam-macam colour lah. Merah lah, kuning lah, colourful lah, warna-warni lah, hijau lah, apalah, hitam lah, apa. Kita tetap biru, cool je kan. Cool je, pride pergi final. Cool pride pergi final. Relax gitu je. Kalau tak final cup, final plate. Kalau tak final plate, final bowl. Tak turun shield lagi lah setakat ni. Shield sekali je kita dapat gitu, shield dengan spoon. Spoon yang team Pink Avengers dulu, spoon. Habis yang gitu je. Shield yang U15 kita starting dulu. Lepas tu tak shield dah, duk main cup dengan plate je. Lepas cup dengan plate tu duk maintain cup je 3 kali. Final cup. Sebab tu je aku cakap kan, U15 korang ni sebenarnya daripada dengki, daripada kota warisan kan. Kalau dari dengki tu ada Atikah, ada Dina kan. Kalau daripada kota warisan ni ada Jen, ada Nina, ada Ica, ada Pika kan. Lepas tu daripada Putrajaya pun ada, kita ambil player. Daripada Salak pun ada kan, Zahra apa semua. Siapa lagi, TPP pun kita hantar Damia, kita hantar Mina, kita hantar Ina apa semua. Kita daripada segenap sudut kawasan kita teroka kat kawasan ni. Udah macam pemilihan peringkat daerah dah kan. PT Rugby tahu kerja cikgu buat ni. Cikgu Syahrir dia tahu. Dia kata tak apa Wan, aku tahu ada orang maklum. Kata tak apalah, janji budak tak patah riuk dah kan. Dan setiap kali kita bawa pergi ke final apa semua, tersenyum. Antara yang tersenyumnya Coach Rahimi lah. Cikgu Rahimi ni, sebab dia yang mula-mula buka rugby kat TPP. Nak harap boys belum lagi kan, tak merasa lagi. Kita harap girls je lah dulu. Girls ke boys bersama je. Janji ada hasil je tak. Kalau tak ada hasil daripada boys, at least ada hasil daripada girls. Apa nak ni dikata kan. Apa nak dikatakan lagi. Ada peluang, ada ruang, kita ambil je lah. Nak tunggu melangok tunggu memang tak dapat lah kan. Coach Rahimi pun suka dia. Dan dia banyak terlibat dengan tournament-tournament ni sebab dia ketua referee di Selangor ni. Dan antara head referee kat Malaysia ni. Seronok lah dia tengok tim yang dia buka kat sekolah ni hantar pergi final. Walaupun bukan dia yang coach, tapi dia rasa macam sebahagian daripada Sepang lah. Maknanya tu tim Sepang lah tu kan. Dia pun berada di Sepang, mengajar di Sepang. Kuraimi kan. Bagus lah tu kan. Cikgu ni sekadar orang kata, kalau cikgu nak berhenti sekali pun benda ni, orang pertama yang akan pujuk cikgu Rahimi lah. Sama juga masa kat Amor itu, kita tak hantar tim yang boy. Dia yang mesej cikgu, orang lain senyap je. Dia yang mesej cikgu dulu, Wan, nak tak hantar budak apa semua ni. Nampak tak caring dia tu kat sekolah TPP ni. Sebab TPP ni kalau ikut teknikal, dia yang buka. Cikgu ni dengar nganga je. Dia cerita nak training budak macam ni, macam mana ya. Okey. Nak main macam ni, law dia macam ni. Cikgu pun angguk-angguk. Ya, okey. Dia yang ajar semua. Dia yang buka rugby di TPP ni sebenarnya. Dia tu guru pertama. Cikgu ni orang kata sekodah-sekodah je. Orang kata ada masa-masa lapang apa semua, boleh duduk kat padang, layan je budak-budak ni main. Selagi boleh layan, selagi boleh kayuh lah kan. Dan Coach Rahimi tu mungkin tak selama-lamanya berada di sini. Mungkin dia akan pindah balik Terengganu ke apa, dia kampung dekat Terengganu. Bila dia dah tak ada lepas ni, tinggal cikgu je lah nak bawa kan. Tinggal atas batu jemala cikgu lah nak bawa lepas ni. Sama ada nak terus hantar ataupun nak stop terus. Tapi kalau cikgu fikir, kalau stop terus, nampak tak cerdik lah sekolah kita. Tak cerdik lah. Sebab apa tak cerdik? Sebab kita dah tahu semua dah. Benda tu dah ada dalam genggaman kita dah. Budak kita beramai. Tiap-tiap tahun ada je yang laju olahraga, duk asyik menang je. Nak cari player-player laju, lambat-lambat ada kat sekolah kita. Tak payah nak berebut player pun kan. Kalau nak berebut player pun, tournament bukannya bertindih. Tournament tu bulan depan, tournament ni bulan ni. Give and take lah, negotiate lah, pro lah sikit kan. Lebih profesional lah. Kalau kita boleh negotiate benda tu, kalau kita boleh diplomasi tu ada, maknanya tak ada masalah. Lagi seronok buat sukan sebenarnya
Nak dibandingkan kalau masa saling sambil apa, saling masam-masam muka, bergaduh-gaduh apa semua, lalas sekali hancur gitu ya. Tu ya. Aku fikir macam tu lah. Dan budak-budak darjah 2, darjah 3 banyak boleh main. Cikgu dah test dah. Minggu lepas, minggu cuti seminggu, seminggu sebelum cuti, 2 minggu cikgu stay kat sekolah. Bukan cikgu stay bodoh-bodoh tu. Cikgu stay dengan hari tu ambil bola. Cikgu baling-baling bola kat budak apa semua. Cikgu dah, masa tu cikgu dah buat selection dah. Tengok dah, budak ni boleh, budak ni boleh, budak ni boleh. Masa tu pun cikgu dah semai, dah pupuk dalam jiwa dia orang. Permainan ni macam ni cara main dia. Tak adalah susah sangat. Nampak je bola tu pelik sikit. Cikgu, kenapa bola ni pelik? Bola lain semua bulat, bola ni lonjong. Cakap lonjong ke 3 segi ke 4 segi ke, kau main je, kau jangan cakap banyak. Jangan nokon. Dia orang main darjah 2, darjah 3, baling, tak main lagi. Tak tahu law apa semua pun lagi. Duk suruh baling je dulu. Ball feeling, boleh tangkap, boleh receive ball, boleh pass ball, dah cukup. Basic asas. Dan ada 2-3 orang tu memang tiap-tiap kali cikgu turun, ada je dia orang tunggu tepi padang. Ada sampai ponting kelas pun ada. Cakap jangan ponting kelas. Nak main boleh main, tapi kita jangan cari pasal dengan cikgu-cikgu lain lah kan? Sebab masa cikgu latih petang-petang tu, dia orang yang kat budak-budak darjah 2, darjah 3 yang kelas dia orang menghadap padang, dia orang nampak cikgu duk training budak-budak apa semua buat lawan. Mungkin dari situ dia orang timbul rasa minat ingin tahu. Curiosity tu ada kan, nak tahu. Nampak macam best, macam tak adalah payah sangat main macam ni. Tak ada nak shoot dalam gol ke apa. Tengok lari, pum, lari terjun, lari apa ni, letak bola tu kan. Lepas tu ada orang kejar, ada orang touch, ada orang pas apa semua. Nampak macam simple game je ni. Mungkin juga ya tak. Tapi memang cikgu cakap tahun 2, tahun 3 pun cikgu dah buat dah. Even boys sekalipun cikgu dah. Macam 3 Raja Wali tu memang hampir 6 atau 7 orang cikgu duduk latih je dia petengah hari tu. Dia orang passing sampai dia jumpa cikgu je, minta bola, bagi bola. Dan itu pembangunan lah tu, pembangunan grassroots. Dan cikgu rasa bersyukur sangat-sangat sebab penyelia petang, fikir petang pun tak ada bunyi apa-apa. Nak bandingkan yang dulu punya, bukan yang cikgu Naga okey, yang sebelum cikgu Naga tu. Yang tu siap larang cikgu terus lah. Tapi larang-larang cikgu pun cikgu sempat lagi ambil Kaila apa semua. Kau larang-larang lagi aku buat. Orang Julai, kau tak kenal orang Julai macam mana, lagi kau larang orang Julai ni lagi dia buat. Tak kenal lagi orang Julai ni macam mana kan. Dapat Kaila siap masa zaman 2 tahun lepas kan. Padahal masa tu cikgu diharamkan turun ke padang latih budak petang-petang untuk tahap 1. Gila lah punya rules. Patutlah dia duduk kat sekolah apa sekejap je, setahun lebih je, lepas tu out, pergi lah. Tak sesuai lah kau duduk kat TPP kalau macam ni kan. Macam mana kita nak buat latih daripada akar umbi macam ni? Payah. Dia sendiri pun sukan pun dia tak tahu apa kan. Kita yang tahu pasal sukan ni, itu pentingnya akar umbi ni, grassroots ni. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni nak bagi, bukan nak main dia orang terus main pro, tak. Bagi dia orang pendedahan, exposure. Maknanya naik darjah 4, darjah 5 tu, ball handling apa semua tu dah okey dah. Maknanya kalau kita tanya budak dalam kelas tu, dia orang dah tahu, dah kenal kita siapa. Tak payah nak pujuk-pujuk apa semua. Perut pergi cikgu, training bila? Macam tu. Itu je objektif dia ni pun. Bukannya nak train darjah 2, darjah 3 terus jadi pro, terus main cup. Gila apa. Orang tak buat macam tu tapi cikgu bersyukur jugalah orang-orang macam tu dah tak ada kat sekolah. Dan cikgu bersyukur fikir petang kita sekarang ni sempoi. Dia siap nak tarik cikgu lagi pergi petang. Dia kata nak cari cikgu-cikgu yang boleh buat kerja. Cikgu cakap tak, bukannya boleh buat kerja sangat pun, buat kerja yang cikgu minat je. Dah kebetulan cikgu minat. Dia pun tak ada nak bunyi-bunyi apa pun semua. Cikgu okey je. Salah satu faktornya pun korang pun tak buat perangai. Itu salah satu faktor lah. Kalau korang pun datang petang-petang buat perangai, pecah cermin tu, pecah benda ni, conteng situ, conteng sini, buat sapah situ, buat sapah sini kan, rosak benda tu, rosak benda ni, pun dia bengang juga dah. Memang kebetulan masa cikgu latih korang tahun ni, korang tak buat perangai lah. Itu satu benda yang cikgu syukur sangat-sangat lah. Bila korang tak buat perangai ni, orang pun tak
tak adalah nak keras sangat kita pun ya dah. Orang kata tak apalah, bagilah dia orang latih kan. Sebab sebelum ni pun dia orang pergi lawan apa semua pun buat balik medal je, tak pernah balik kosong. Itu je. Jadi kita tengoklah macam mana buka sekolah ni, cuti ni. Cikgu dah ada dah, macam darjah 3 yang naik darjah 4 ni. Adik Aina, adik Alia tu memang confirm nak main. Lepas tu ada Batrisha, lepas tu ada darjah yang naik darjah 3 pun, Nadirah apa semua, ada 2-3 orang lah. Cikgu perasan memang ada, memang boleh main. Cikgu tengok budak tu, cikgu tahu dia boleh main. Cara dia swing bola, cara dia berlari apa semua, memang itu rugby lah. Cikgu tak perlu ramai pun, dalam 4-5 orang cukup lah. 4-5-6 orang, bukan nak cari sampai 30-40 orang, tak. Cikgu dah select siap-siap dah. Cikgu malah dah macam dulu kan. Kamu tengok cikgu buat dulu, penuh 40 orang, 50 orang. Tapi lah sekali yang nak main betul 5 orang je. Yang lain tu saja nak mari je. Buang masa lah. Cikgu tak suka lah buang masa. Cikgu select terus lah. Cikgu offer dulu, tak nak, okay, fine, next. Bila cikgu pegang bola, tengok dia pun sengih. Kau cuba baling bola, nak tengok boleh ke tak? Macam tu, on lah kan. Dia progression ni, periodization ni. Kalau darjah 5 4 orang, darjah 4 orang, darjah 3 4 orang, cukup 12 orang. Lepas tu tahun depan tu ulang balik. Dia akan sentiasa bawa ke depan. Budak tu pro ke tak pro tu urusan lain lah. Itu orang kata bab lain lah. Yang step 1 ni kita nak buat dulu. Kalau step 1 ni pun tak buat betul-betul, macam mana nak pergi ke step 2, step 3? Betul tak? Kalau tak ada orang kacau, kalau buatnya ada orang-orang nak kacau, nak tarik tu, nak tarik ni, nak hasut tu, hasut ni apa semua, lama-lama guys, hancur gitu ke. Buatlah apa pun, kat mana-mana pun, kat sekolah mana pun, kalau ada yang jenis-jenis macam ni, yang jadi masanya korang. Cikgu tak ada jadi masa apa, gaji tetap masuk. Gaji tak kurang, bertambah-tambah lagi pun kalau ada allowance apa semua. Kalau cikgu buat part time lain pun, tapi yang ruginya korang lah. Korang lah yang akan rugi. Tak dapat CJ yang kebangsaan antarabangsa tu. Nak dapat bukan senang kan. Nak tahu benda ni berharga ke tak, cuba kau tanya kakak-kakak korang atau abang-abang korang yang sekolah menengah sekarang ni. Suruh dia tunjuk CJ. Ada tak CJ kebangsaan dengan CJ antarabangsa? Kadang-kadang awak keluar CJ daerah pun tak ada. Budak ada beribu, nak pakai sekali satu tim 12 orang je. Berapa peratus, berapa persen peluang kau nak terpilih? Itu baru peringkat daerah, belum negeri lagi. Kalau daerah duduk berasap-rasap, duduk tonggeng-tonggeng, macam mana nak sembang kebangsaan antarabangsa? Come on lah kan. So apa yang ada kekalkan. Selagi boleh kayuh, cikgu kayuh. Kalaulah satu hari nanti cikgu nak datang training, orang kunci pintu pagar apa semua kan, cikgu Wan nak datang training ni, gak datang pak kunci pintu pagar, cikgu Wan dilarang untuk masuk ke sekolah latih budak. Pergi MMU gak tahan. Ni Coach Wan tak dibenarkan masuk kepada MMU, dilarang untuk latih rugby. Kalau tiba masa macam tu, nak buat macam mana lagi dah kan. Mungkin terpaksa buat pembedahan plastik lah kot, tukar muka lain lah kot kan. Tapi mungkin benda tu tak berlaku lah. Mungkin sebab cikgu pun berjalan pergi pusing-pusing sekolah apa semua, ada je budak darjah 1, darjah 2 pergi kat cikgu, hari ni ada PJ nak main rugby. Cakap, oh kau ni belum apa-apa lagi dah rugby kan. Cikgu rasa terharu tau, adik-adik korang yang darjah. Sebab sebelum ni belum pernah berlaku lagi. Sebelum ni tak ada nak datang kat cikgu, nak pergi merayau-rayau, cikgu nak main rugby, tak ada. Sebelum ni cikgu yang pergi cari korang. Jadi bila adik-adik korang yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni pun, bila masa tengah hari nak tunggu masuk kelas tu, dia tengok cikgu duduk kat kantin apa semua, datang tanya kan. Bukan sekali dua tau, hari-hari tanya. Cikgu pula terpaksa kan, tak boleh hari ni, cikgu nak latih akak-akak dulu ya, dia orang ada tournament. Muka pun sedih je. Itu yang kan, seorang-seorang muka sedih je, kesian tengok kan. Cikgu tahu dia orang sedih, dia orang nak main. So bila budak-budak ni nak main, kau janganlah halang dia orang nak main. Janganlah bagi satu mental block kat dia orang kan.
Sebab tu dah cikgu sentiasa pesan, akak-akak senior jaga junior. Kalau cikgu lewat sampai ke apa semua, jaga adik-adik. Kalau kat padang apa semua, akak senior koman kat padang, buat bola panas apa semua, buat drill dengan budak-budak. At least ringan sikit kerja cikgu. Itu dah. Itu function akak-akak yang tahun 6 ni. Kan? Satu seorang akak atau dua orang akak jaga satu tim. Itu cara kita nak progress. Itu cara kita nak grow kita punya team tu. Bukan sendiri-sendiri apa ni, kau buat hal kau, aku buat hal aku, mampu pihang. Kan? Kalau macam tu, bila nak majunya, bila nak progressnya, bila nak grownya, duk main tu je lah. Kan? Tapi alhamdulillah lah, cikgu sebelum cuti hari tu pun muka-muka yang sama kat jumpa cikgu pun. Kan? Nak main boy ke sama kat, boy pun sama, girl pun sama. Cikgu cakap alhamdulillah lah. Maknanya benda tu sampai kat diorang tanpa disedari. Dan tak perlu cikgu nak masuk kelas, nak paksa-paksa apa semua, tak perlu dah. Maknanya dia dengan rela hati nak main. Kalau jadi, kalau dia orang cepat pro apa semua, alhamdulillah. Tapi kalau dah main tak pro juga, okey, apa kata kita main tackle, kau try main tackle kan. Kalau kau main touch ni, kau main rimau ni, kau tak boleh nak handle dia punya intensity game dia macam ni, kau cuba main tackle. Kalau boy lah, girl tak lah. Kalau boy, cikgu bagi dia ni macam Amin apa semua tu, cikgu tarik masuk main tackle dulu. Sebab tengoklah Amin, badan dia besar, nak lari tak larat. Tapi kalau badan besar macam tu, kalau main tackle, dia ada tempat yang dia boleh main, ada posisi yang dia boleh main. Forwarding tak perlu lari laju. Forwarding nak pakai dia punya body dia punya drive dia tu kan. Jadi kalau bila orang macam Amin ni nak main rimau, tak adil bagi dia lah. Dengan badan dia macam tu apa semua, boleh nak bawa, tapi muntah lah budak tu. Nanya ke dia lah. Kan, nampak tak planning cikgu ni macam mana? Planning cikgu ni, kalau orang kata, kalau boleh nak seadil-adil yang mungkin, maknanya semua orang ada role masing-masing. Kau main sini, kau main sini, kau main scrum half, kau forwarding, kau backline, kau number 8 kan, kau fly half. Oi, apa benda aku fly half lah, apalah, kau prop kan. Benda-benda ni, sebab tu dah rugby ni dia sukan sekolah asrama penuh, boarding school. Dia ada dah setiap peranan-peranan masing-masing tu. Tu belum drill dia lagi, belum taktikal dia lagi. Kalau kau pergi ke sekolah-sekolah macam Semash Ho, MCKK apa semua, siap dia ada scrum machine lagi. Mesin yang kau latih scrum pakai mesin lagi. Kita tak mampu lagi lah nak beli mesin-mesin macam tu. Duk buat petang-petang ni pun jenuh dah kan. Jadi itu je. Kalau kat boarding school belah-belah England apa semua, Australia apa semua, negara-negara maju ni, benda ni. Sebab tu boarding school kat sana memang ada rugby. Dia tak glamour macam bola. Kalau sini bola lah, kalau dekat England pun bola apa still lagi lah. Tapi kalau untuk yang boarding school apa semua, still rugby lagi lah. Okay. Jadi benda tu je. Cikgu cerita korang ni nak bagi korang naik semangat balik ke apa ke, wallahualam lah kan. Tapi benda ni deep from my heart lah. Okay. Kan. Dan yang tak akhir sekali, kita buat tara mana pun, kita buat kuat tara mana pun, rajin tara mana pun, yang memberikan kita rezeki Allah kan. Kita buatlah usaha lah macam mana pun, usaha macam mana pun, training macam mana pun, siang malam pagi petang. Kalau Allah tak nak bagi, tak bagi. Sebab tu kena jaga jugalah semayang apa semua, kena jagalah mulut apa semua, kelakuan. Benda tu akan efek tim kan. Cikgu terharu apa dah hari tu, cikgu bawa budak bola. Walaupun budak bola kita U10 hari tu tak sampai ke next round, kalah dekat semi tapi cikgu suka tengok dia orang tau. Dia orang boleh pergi jauh. Sebab masa hari Jumaat hari tu, masa surah Yasin tu, dia orang boleh duduk ramai-ramai baca Yasin kat kantin tu ramai-ramai. Dia punya, cikgu cakap dia punya team chemistry tu, duduk ramai-ramai baca Yasin ramai. Cikgu tengok terharu tau, tersentuh hati cikgu masa tu. Cikgu pun duduk tepi tu juga kan, tengok dia orang kan. Sebab apa? Sebab cikgu dulu pun pernah bawa tim bola. Masa kat Perak cikgu memang cikgu pegang bola dulu kat Perak tu. Jadi cikgu teringat balik lah budak cikgu yang dulu. Walaupun budak cikgu dulu bukannya baca Yasin ramai macam, tapi ada relation tu ada lah. Cikgu boleh relate lah benda tu kan. Betul cikgu tengok dia orang kan, cikgu sejuk hati tengok dia orang.
Cikgu reda walaupun dia orang hari tu dia orang sedih kan, tak lepas semi ke apa tak tahulah kan. Cikgu cakap mungkin korang kalah kat padang tapi kat luar padang kau menang. Itu yang penting. Pembentukan karakter dia orang tu, karakter building dia orang tu. Cikgu tengok cikgu suka benda-benda macam tu. Cikgu suka. Kalau bagi tim tu kat cikgu pun, cikgu memang seronok nak latih budak-budak yang macam ni. Okay, jadi sampai situ je lah. Ni pun dah 20 minit dah ni. Dengar cikgu buat sembang ni. Okay, Assalamualaikum.